Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya dan rakan-rakan seperjuangan akan membentangkan tentang tajuk hakikat kejadian insan menurut berbagai agama di dalam subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Sebelum memulakan pembentangan, saya memperkenalkan ahli-ahli pembentangan kumpulan saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Ainur Aina binti Nur Muzaffar. Diikuti oleh pembentang kedua iaitu Nur Miza binti Musa. Seterusnya, pembentang yang ketiga adalah Nur Diana binti Sami dan yang keempat Nur Izzati binti Muhammad Musa. Disusuli oleh pembentang kelima iaitu Nur Fatihah binti Muhammad Nasri dan ahli yang terakhir adalah Nur Fadilah binti Abdul Rahman. Baiklah, saya mulakan pembentangan saya dengan pengenalan tentang hakikat kejadian insan menurut pelbagai agama. Maksud insan di sini adalah manusia dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling sempurna dengan keunikannya tersendiri. Hal ini kerana manusia mempunyai akal fikiran yang mampu membezakan antara yang baik dan yang buruk. Manusia yang baik ialah manusia yang mampu meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi dirinya yang diberikan oleh Tuhan. Iaitu setiap manusia ada kelebihannya tersendiri. Jadi setiap insan ini perlu menggunakan segala kelebihan yang ada pada diri mereka dengan sebaik-baiknya. Dari sudut terminologi, manusia diistilahkan sebagai konsep, fakta, gagasan realiti, kelompok atau seseorang individu. Manakala menurut Kamus Dewan, manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi. Okey, selain itu, beberapa ahli falsafah juga telah menafsirkan manusia dari pelbagai perspektif seperti falsafah Socrates menafsirkan bahawa manusia sebagai makhluk hidup yang berkaki dua yang tidak berbulu. Manakala menurut Adam Smith, manusia adalah makhluk sosial di mana manusia memerlukan manusia lain untuk berinteraksi dan menurut Erbo Sentano, manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terdapat pelbagai pendapat yang berbeza dari pelbagai agama tentang istilah insan ini kerana terdapat ahli falsafah yang mengatakan bahawa manusia adalah haiwan yang berfikir. Tetapi menurut Islam, haiwan dan manusia adalah dua makhluk yang berbeza. Dalam hal ini dapat diketahui bahawa setiap pendapat dari pelbagai agama seperti agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu adalah berbeza. Konsep kejadian manusia. Manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah SWT daripada makhluk ciptaan yang lain. Perbezaannya yang sangat ketara kerana manusia mempunyai fizikal, perasaan, hawa nafsu, juga akal yang membuatkan manusia berbeza dengan makhluknya yang lain. Oleh itu, hakikat manusia menurut Islam berbeza seperti haiwan dan makhluk lain yang bernyawa. Manusia dapat membezakan mana baik dan benar sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran. Berbeza dengan makhluk haiwan yang mana mereka didorong dengan memori dalam otak dan fiziknya. Oleh itu, manusia adalah makhluk yang istimewa daripada makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah SWT. Dalam Islam, manusia diciptakan dengan memiliki tujuannya yang untuk hidup. Maka bagi umat Islam, konsep manusia adalah tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini. Tujuan penciptaan manusia menurut pandangan Islam adalah yang pertama, untuk beribadah kepada Allah SWT. Telah dinyatakan dalam Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Surah Al-Anzariyat ayat 54. Berdasarkan potongan ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahawa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Beribadah kepada Allah adalah dengan menyembah, bergantung dan mengagungkannya sahaja, serta mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Oleh itu, hanya Allah sahaja yang layak disembah kerana dialah yang telah menciptakan manusia daripada tanah untuk tujuan beribadah kepadanya.
Seterusnya, tujuan kejadian manusia yang kedua adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Mentadbir sekitarnya dengan penuh bertanggungjawab agar manusia lain tidak sesat dari tujuan kehidupannya. Manusia dipertanggungjawab agar mentadbir persekitarannya dengan aman, harmoni, agar membolehkan manusia menikmati hidup bermasyarakat dan dapat melakukan ibadah kepada Allah dengan khusyuk. Teori kejadian manusia melalui pandangan Barat dan Islam. Melalui pandangan Barat, salah satu teori Barat yang terkenal adalah teori evolusi. Teori ini diutarakan oleh Jean-Baptiste Lamarck dan dipelopori oleh Charles Robert Darwin. Teori ini menjelaskan peringkat kejadian manusia, iaitu bermula dari Australopithecus, kemudian Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens atau Neanderthal, dan menjadi manusia sempurna yang dikenali sebagai Homo sapiens, iaitu manusia moden. Lemaitre pula menyatakan bahawa manusia ini adalah sebuah mesin yang membuatkan jiwa itu boleh bergerak, kerana jiwa tanpa bahan tidak mungkin akan bergerak. Di pandangan Islam pula, Al-Quran telah menjelaskan tentang proses kewujudan manusia secara terperinci. Proses penciptaan manusia telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang terbahagi kepada 4 tahap. Proses pertama dipanggil percampuran nutfah, iaitu air mani yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Kemudian berubah menjadi alaqah, iaitu darah beku yang membesar menjadi janin. Mudghah, iaitu seketul daging yang dikatakan berlaku pada minggu keempat. Seterusnya berubah menjadi isham dan lam, iaitu peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot yang akan mula meliputi rangka-rangka tersebut. Proses kejadian manusia yang telah diterangkan di dalam Al-Quran adalah sama seperti dalam ilmu sains yang juga mengkaji tentang proses kejadian manusia. Hal ini dapat menangkis teori evolusi yang mengatakan manusia yang asalnya adalah beruk kemudian hanya berubah mengikut masa menjadi manusia sempurna. Seterusnya kita beralih kepada topik matlamat penciptaan insan dari pelbagai agama. Setiap agama pasti mempunyai pandangan matlamatnya yang tersendiri terhadap penciptaan insan dan berpegang teguh kepada pendirian pandangannya. Terdapat pelbagai matlamat penciptaan insan dari sudut pelbagai agama, seperti agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian dan juga ajaran Konfusianisme. Pertama sekali, menurut agama Islam, matlamat penciptaan insan ataupun manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT dan wujud ke bumi ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah serta menjadi khalifah di muka bumi ini. Seseorang insan tersebut akan kembali menemui Tuhan setelah menghadapi kematian. Setiap dari manusia mempunyai amanah yang harus dipertanggungjawabkan untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini, untuk mendapat balasan amal kebaikannya di akhirat. Matlamat penciptaan manusia dan tanggungjawab seseorang insan ini telah diperjelaskan sejak berabad kala di dalam Al-Quran secara terang. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, "Dan ingatlah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku." Seterusnya, menurut agama Kristian, matlamat penciptaan manusia adalah dosa warisan. Inherited sins adalah dosa yang dilakukan oleh Adam dan menyebabkan terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Pensaliban Yesus adalah lambang pengorbanan yang suci untuk melepaskan manusia dari dosa warisan tersebut. Kesalahan atau dosa penganutnya boleh diampun oleh padri-padri tertentu untuk seseorang itu membuat pengakuan di hadapannya. Yang ini makna sekiranya seorang yang membuat dosa itu mengakui dosanya di hadapan padri-padri yang tertentu, maka dianggap dosa mereka akan diampunkan. Seterusnya, jiwa seseorang manusia itu akan lebih bersih dan suci sehinggalah berlakunya dosa warisan tersebut dan meletakkan manusia berada dalam kematian yang tidak baik dan terkutuk. Baiklah,
Matlamat penciptaan manusia yang seterusnya adalah menurut agama Hindu. Menurut agama Hindu, manusia yang hidup di dunia sentiasa berusaha untuk mencapai kemewahan dan keseronokan. Mereka juga mengatakan bahawa mereka mempunyai tanggungjawab dan sekiranya manusia tidak mampu melaksanakannya, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri dari segala penderitaan dan kesengsaraan disebabkan ketidaksempurnaan hidup di dunia ini. Matlamat kehidupan seseorang manusia itu adalah untuk menggapai moksha. Kesempurnaan atau dipanggil moksha hanya dapat dicapai apabila seseorang manusia itu melakukan kebaikan di dunia ini kerana mereka akan hidup lagi pada masa akan datang. Agama Hindu juga menekankan sifat ketuhanan yang ada dalam diri setiap manusia dan lantaran disebabkan itu, sifat ini menerangkan kenapa agama Hindu menganggap manusia itu sendiri bersifat kekal dan tidak akan musnah. Yang seterusnya, matlamat penciptaan manusia menurut agama Buddha. Menurut agama Buddha, hidup adalah berasaskan karma atau ketentuan. Karma ini merujuk kepada perbuatan manusia, sama ada baik ataupun buruk ketika kehidupannya. Nilai perbuatannya akan menentukan nasib seseorang pada kehidupan akan datang. Hal ini kerana agama Buddha berpandangan bahawa kehidupan manusia berpindah dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain. Setiap kehidupan terkandung padanya duka iaitu sengsara. Oleh itu, karma memainkan peranan yang penting dalam menentukan penafsiran manusia menurut agama Buddha. Okey, kita teruskan kepada ajaran Confucianism. Ajaran Confucianism dibawa oleh Confucius. Ajaran ini bukanlah sekadar ajaran agama, akan tetapi beliau lebih menyebarkan ajaran yang lebih mendorong kepada hubungan sosial sesama manusia. Bahkan, matlamat kehidupannya menekankan bahawa manusia yang agung seharusnya mempunyai nilai dan moral yang baik, terutamanya dalam soal kemanusiaan serta sifat yang penuh dengan perasaan kasih sayang dan segala pergerakannya bebas daripada sebarang penyelewengan dan sifat kekerasan. Beliau juga tidak pernah mengkaji mengenai kematian atau sebarang perkara ghaib. Mereka yang mempunyai sifat berikut ini dianggap sebagai seorang yang mempunyai peribadi yang agung dan budiman dan dikenali sebagai Chunzi. Matlamat utama di dalam ideologi kemanusiaan Confucianism adalah Chunzi. Semua manusia berkebolehan untuk menjadi Chunzi, iaitu orang yang berpendidikan tinggi. Dalam karya Lun Yu, turut menjelaskan bahawa kelas Chunzi tidak dianggap sebagai satu kelas yang boleh diwarisi. Akan tetapi, seseorang itu perlu berusaha untuk menduduki kelas Chunzi. Maka, setiap orang harus berusaha untuk mendapatkan kelas tersebut. Matlamat kehidupan manusia juga adalah ketaatan dan kepatuhan mereka terhadap ajaran nenek moyang yang menjadi asas kepada sifat untuk berakhlak baik. Dalam hal tersebut, persoalan mengenai kepercayaan kepada roh-roh ataupun perkara ghaib itu bukanlah menjadi perkara penting yang perlu diutamakan. Sebaliknya, penghormatan dan kepatuhan terhadap adat, upacara, peraturan serta nasihat yang telah ditinggalkan oleh orang-orang yang bijaksana terdahulu, iaitu nenek moyang mereka. Kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahawa konsep kejadian manusia menurut agama Islam merupakan konsep yang paling kukuh berbanding agama-agama lain. Hal ini demikian kerana proses kejadian manusia itu sendiri telah diterangkan oleh Allah dengan jelas di dalam Al-Quran dan ianya telah dibuktikan dengan kemajuan sains pada hari ini. Dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia adalah bukti bahawa manusia sebaik-baik makhluk
adalah kerana manusia diberikan akal fikiran supaya dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Selain itu, manusia juga telah diangkat darjatnya oleh Allah untuk menjadi khalifah di dunia. Tugasan sebagai khalifah ini merupakan tugasan yang amat penting bagi setiap manusia kerana kita telah diamanahkan oleh Allah untuk memimpin sekalian alam mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, iaitu berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Sehingga kini, teori Darwin masih tidak diterima oleh segelintir masyarakat kerana mengikut teori beliau, manusia merupakan gabungan daripada kera. Bagi manusia yang berfikiran waras, kita pasti akan menolak teori ini kerana seperti yang kita sedia maklum, kera merupakan haiwan yang tidak berakal, manakala manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal. Oleh itu, kita perlu sentiasa bersyukur akan kejadian dan darjat manusia yang dikurniakan oleh Allah dengan sentiasa melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oleh itu, kita perlu sentiasa bersyukur akan kejadian dan darjat manusia yang dikurniakan oleh Allah dengan sentiasa melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya.